Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah doakan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah, dan semoga sentiasa terus bersemangat. Ya, insya-Allah kita cuma tinggal lagi beberapa hari sahaja lagi, tak sampai sebulan untuk menduduki peperiksaan SPM calon-calon 2020. Stay motivated, insyaAllah. Teruskan bersemangat untuk belajar. Hari ini kita akan teruskan bagaimana kita nak skor A atau A+ dalam kertas 2 Pendidikan Islam SPM. Dan sebelum ni Ustazah dah jelaskan tentang ayat-ayat yang penting untuk ayat-ayat kefahaman tingkatan 4 dan 5. Dan hari ini kita akan tengok pula hadis tingkatan 5. Jom kita teruskan. Baiklah, seterusnya kita lihat hadis tingkatan 5, kehidupan di dunia ibarat seorang perantau. Walaupun ayat apa hadis ni kita tak berapa fokus, tapi kita kena tahu jugalah isi-isi penting. Apa dia maksud potongan hadis, apa maksud hidup di dunia ibarat perantau. Hidup kita sementara sahaja kan, sebelum kita menuju ke hari akhirat yang kekal abadi. Kemudian berkaitan dengan teknik pengurusan masa yang efektif, kelebihan menyegerakan urusan, akibat menangguhkan urusan, dan bekalan takwa. Dunia tempat persinggahan, maksudnya kehidupan dunia ni sekejap saja, sementara. Kehidupan di dunia ni umpama seorang perantau yang singgah di suatu tempat mengambil bekalan untuk perjalanan yang masih jauh, iaitu di akhirat. Pesanan Rasulullah dalam hadis ni, isi masa sihat dengan aktiviti yang berfaedah. Wajib menghargai masa, tidak melengahkan masa, dan tidak menangguhkan urusan. Dan seterusnya, ibadat berkualiti yang berkesan. Kalau berkaitan dengan berkualiti atau berkesan, mesti ada istilah-istilah yang berkaitan yang menunjukkan kualiti. Contoh istiqamah, beristiqamah menunaikan solat fardu. Khusyuk dalam membaca Al-Quran. So dia ada istilah ni kan, menunaikan solat dengan sempurna, menunaikan solat di awal waktu, ikhlas dalam melakukan ibadah seperti qiyamul lail contohnya kan. Jadi itu menunjukkan ibadat yang berkualiti. Seterusnya kita lihat pesanan Rasulullah. Pesanan Rasulullah, isi masa tadi kita dah huraikan. Kemudian akibat mengabaikan pesanan Rasulullah, hidup tidak mendatangkan manfaat, tidak berjaya mengumpul bekalan dunia akhirat. Kehidupan dunia ni dihabiskan dengan keseronokan semata-mata, rugilah kan. Pengurusan masa ni insya-Allah anak-anak pun dah cakap dah ini kan, iaitu guna masa yang bijak, tak melepak, menentukan wawasan hidup seperti apa sasaran hidup kita nanti, menyediakan jadual waktu agar kehidupan tidak terbabas dari landasan yang benar. Minta maaf ada typo sikit tu. Penjelasan atau cara pengurusan masa untuk menjadi pelajar yang cemerlang, menyediakan jadual waktu, memperuntukkan masa untuk ibadah agar diredai Allah, menjauhkan diri dari aktiviti yang tidak berfaedah. Itu contoh-contoh. Soalan 2010 ditanya maksud kalimah dunia dengan gharib dan cara untuk mendapatkan ibadah berkualiti. Kelebihan menyegerakan segala urusan. Apa kelebihan kita menyegerakan urusan? Dan maksud gharibun dan juga abirus sabilin. Kan perantau dan pengembara ni. Cara menggunakan masa, kelebihan menyegerakan urusan. 2012 pula, maksud iza amsayta fala tantaziru sabah. Bila berada waktu petang, jangan tunggu pagi, jangan tangguh urusan kita ke waktu lain. Kelebihan menyegerakan urusan dan teknik pengurusan masa yang berkesan. 2012. 2015, contoh aktiviti yang mengurus masa dengan bijak. Ini senanglah kan, boleh bagilah aktiviti-aktiviti kita mengurus. Baiklah, seterusnya dia bagi dua juga pernyataan A dan pernyataan B. Yang pertama surah Wal-As, demi masa kan. Kemudian pernyataan yang kedua ni, masa itu ibarat pedang. Kedua-duanya ibarat dikaitkan dengan masa. Soalannya, berdasarkan pernyataan di atas, mengapakah orang yang tidak menghargai masa itu orang yang rugi? Kenapa orang yang tak menghargai masa itu orang yang rugi? Berikan pendapat anda. Kenapa orang yang tidak menghargai masa itu rugi? Sebab masa dia terbuang, kerana dia murkai Allah, kerana kehidupannya menjadi tidak sempurna dan sebagainya lah. Tapi kena hurailah. Kita pilih satu saja jawapan, kemudian kita huraikan, memberi contoh, memberi kesan dan juga kesimpulan. 2017, hadis ini menjelaskan dunia ini ibarat tempat persinggahan untuk menuju alam akhirat.
Berdasarkan hadis, nyatakan pengertian kalimah yang bergaris, iaitu gharibun. Kemudian 3 bekalan untuk kehidupan akhirat. Terangkan kelebihan mengurus masa secara berkesan dalam kehidupan. 2017, bekalan. Cuba tengok apa jawapan dia dan kelebihan mengurus masa. Seterusnya kita sambung pada hadis tingkatan 5, iaitu orang beriman kekasih Allah. Isi penting di sini berkaitan dengan wali. Okey, siapa yang memusuhi man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, Allah kata zantuhu bil harb. Allah akan isytiharkan perang kepadanya. Apa maksud perang di sini? Bukan Allah perang kita kan, tapi Allah murka kepada kita, Allah berikan azab kepada kita, mungkin bala dan sebagainya. Kemudian fokus di sini lebih kepada amalan-amalan fardu. Allah suka pada orang yang melakukan amalan fardu dan juga amalan sunat. Ya taqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan diri pada Allah dengan amalan-amalan sunat, iaitu nawafil. Sehingga Allah jaga pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita, kaki kita, maksudnya sentiasa semuanya dalam peliharaan ataupun bimbingan tunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kita tengok kelebihan orang yang melakukan ibadat nawafil. Allah dan Rasul menyayanginya, Allah memberkati kehidupannya, Allah memakbulkan doanya, melindunginya dari keburukan dan memberi pahala dan syurga. Okay, ini kelebihan ibadah nawafil. Okay, ini soalan-soalan yang berkaitan, poin yang penting dalam hadis ini, soalan berkaitan dengan ibadat sunat atau nawafil. Ibadat manusia dengan manusia, dia merangkumi manusia dengan manusia seperti tolong-menolong, sedekah, ziarah. Manusia dengan Allah seperti puasa sunat, zikir, solat sunat. Ibadat manusia dengan Rasulullah seperti berselawat, ziarah makam Rasul dan amal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaitan dengan wali. Wali, maksud wali dari segi bahasa bantuan atau perlindungan. Dari segi istilah, manusia biasa yang beriman, bertakwa, beristiqamah melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah secara zahir dan batin. Dan ciri wali, berilmu pengetahuan tinggi, beramal dengan ilmu secara ikhlas dan memiliki akhlak terpuji. Wali ini tidak maksum, ingat dan tidak mempunyai mukjizat. Jelaskan 2 cara atau amalan mendekatkan diri pada Allah. Ini amalan berdoa, berzikir, baca Quran, melazimi puasa sunat. Contoh amalan yang membentuk hubungan sesama manusia, Saudara dah bagi tahu tadi, jaga silaturahim, tolong menolong. Jelaskan perbezaan antara wali dengan rasul. Wali tidak maksum, sedangkan rasul maksum. Mesti tally. Wali tidak mempunyai mukjizat, sedangkan rasul mempunyai mukjizat. Wali tidak menerima wahyu, sedangkan rasul menerima wahyu. Pengajaran hadis senang sajalah, kita ambil saja apa yang berkaitan dengan perbincangan kita tadi. Yang pertama, kita hendaklah istiqamah beribadat tanpa menunaikan ibadah fardu, kerana Allah mengasihi hamba-Nya yang memelihara ibadah fardu atau wajib. Kita hendaklah sentiasa menunaikan solat sunat ataupun ibadah sunat agar sentiasa dirahmati Allah. Soalan SPM 2008, kita tengok kaitkan dengan maksud wali, amalan sunat dan pengajaran hadis. 2009, contoh amalan wajib, contoh amalan sunat dan kelebihan orang yang melakukan amalan sunat. 2010, ciri orang yang diperkenankan doa dan tujuan Allah bagi ancaman memerangi orang yang memusuhi walinya, dan terangkan pengajaran hadis. 2011, amalan nawafil, 2 amalan nawafil dan kelebihan mengamalkan amalan nawafil atau sunat. Soalan 2014, contoh ibadah nawafil lagi. Kelebihan orang yang mengamalkan ibadah nawafil dan pengajaran. 2015, contoh amalan sunat. Samalah kan, amalan nawafil, amalan sunat. Janji Allah terhadap hamba yang mendekatkan diri kepadanya. Apa janji Allah? Tadi kita dah bincangkan. Allah mengasihinya, Allah berikan pahala, balasan syurga. Pengajaran hadis. 2016, maksud wali, cara seorang mendekatkan diri pada Allah dan kelebihan orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Boleh jawab? Boleh, sebab kita dah ulang tadi, kita dah bincang tadi. 2018, contoh amalan sunat. Untuk 2 contoh amalan sunat mendekatkan diri kepada sesama manusia. Apa dia amalan sunat yang mendekat diri sama manusia? Kita dah kata tadi kan, ziarah menziarahi, kita tolong menolong kan. Kemudian ciri mukmin yang menjadi kekasih Allah selain dari ibadah. Apa lagi ciri-ciri lain yang
boleh menjadikan seorang itu kekasih Allah. Soalan 2019, 2 ciri. Masih lagi 2 ciri orang yang doanya diperkenankan oleh Allah. Sebab Allah melarang memusuhi orang yang beriman dan bertakwa. Kenapa Allah larang kita memusuhi orang yang beriman? Kan wali Allah lah dilarang kita memusuhi wali Allah. Sebab apa? Allah mengisytiharkan perang, Allah murka kepada kita, kan? Ingatlah sebab larang. Sebab larang ni negatif kan? Sebab Allah akan murka kepada kita. Okay, akan menyebabkan apa lagi? Kita dibenci oleh masyarakat. Terang pengajaran hadis. Okey, insya-Allah ya. Daripada pengajaran hadis, insya-Allah maka habislah perbincangan penerangan ustazah berkaitan dengan hadis yang terakhir ini. Jadi 4 hadis ni insya-Allah anak-anak baca keempat-empat, ulang kaji dan mungkin fokus lebih kepada yang 3 yang saya sebutkan tadi. Baiklah, segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan kekurangan daripada ustazah. Ustazah minta anak-anak terus belajar, usaha, baca. Seterusnya kita berdoa dan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kejayaan pasti milik kita. Ya, man jadda wajada. Siapa yang berusaha dia pasti akan berjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi.